Assalamualaikum. Okey, kelas hari ni saya nak ajar mengenai tajuk Rajah tujuh menunjukkan pandangan atas dan sisi kanan. Ini pandangan atas, ini sisi kanan. Okay, soalan nombor 1. Lukis pandangan keratan pada pandangan hadapan berdasarkan sata pemotongan AA. A ke A. Okey, so makanya ini adalah soalan keratan penuh. Okey, so mula-mula sekali kena unjurkan dulu pandangan hadapan. Kemudian cari bahagian yang berlorek. Okey, kemudian soalan nombor 2 adalah dimensikan pandangan atas. Bagi dimensi web, kedudukan dan juga kedalaman. Okey, so kita buat dulu soalan 1. Unjurkan. Okay. So, ini soalan mekanikal. Dia macam soalan ortografik juga. Okay. So, awak kena unjurkan. Dan kita tengok pada muka ini, dia potong di sini. Jadi bahagian yang nampak tu, bahagian yang dipotong tu lah. Okey, so bahagian yang potong tu yang mana yang padu? Yang padu tu lah yang nanti kita lorek. So bahagian yang kita tak potong, contoh bulatan ni dan bulatan ni, kita tak potong kan? Makanya kita tak nampak. Okey. So kita boleh garis dulu kotak asasnya untuk pandangan hadapan. Okey. Kemudian apa yang kita nak turunkan? Kita nak turunkan web. Nombor 1. Lepas tu bulatan-bulatan yang ada di tengah-tengahnya. Okey. Tunjukkan kaki bahagian dalam dan juga kaki bahagian atas. Semua garisan binaan ya. Kemudian web. Okay, awak pakai T-square. Okay, kemudian web. Okay, dan juga bulatan. Bila kita dah unjurkan begini, so kita tengok yang luar sekali ni adalah bentuk yang ini, kat segi ni. Okey, jadi bahagian dalamnya yang paling kecil itu mestilah yang ini, yang kecil sekali. So bahagian ini tidak berlorek. Okey, so bila bahagian ini tak berlorek, bahagian lain akan dilorekkan. So kita buang dulu yang tak berlorek. Okey, so ini juga adalah bahagian dalam. Dia pun tidak dilorek. Seterusnya, unjurkan dari pandangan plan. Okey, kita ambil kepala yang ni. Okey, dia akan terkena di situ. Kemudian, mana lagi? Bahagian badan di sini. Seterusnya, badan di sini. Okay. Kita tengok ini web. Jadi bahagian sini akan jadi web. Makanya web kita akan turun sampai bawah sedikit. Okay, bahagian sini lah webnya. Sampai ke depan. Okey. Terus sekarang kita nak buat bahagian mana yang kita tak perlu lorek. Okay. Sekarang kita dah boleh buat garisan objek. So, kita tengok bahagian tengah di hadapan ini adalah bahagian yang kosong. Maknanya bahagian ini kan jadi kosong kan?
Okay, so ini dia sampai belakang kosong. Makanya dia akan ada satu bahagian di sini yang kosong. Okay, cari yang tak perlu lorek dulu. Okay, kemudian web tak perlu lorek. Okay, web kita di mana? So, kita nampak dia menyerong daripada kepala ini. So, makanya kepalanya di sini. Okay, satu lagi badannya sampai belakang. Sampai belakang kan? Okay, jadi ini adalah bentuk web. So, makanya bentuk web juga tak perlu dilorek. Kemudian bahagian mana lagi yang tak perlu dilorek? Bahagian yang kosong. Jadi ruangan yang pertama ni kita buat dahulu. So ini yang pertama dalamnya kan. Ini yang luar. Luar kita namakan nombor 1. Ini adalah nombor 1. So yang dalam ni adalah nombor 2. So ini nombor 2. Okay. So nombor 2-nya kosong. Okay. So makanya nombor 2 kat mana? Di sini. Di sini. Di sini. Dan juga di sini. Okay. So kita boleh buat bentuknya. Okay. Ini bahagian yang tidak perlu dilorek terlebih dahulu. Okay. Terusnya bahagian ini yang paling dalam ni kita tak nak lorek. Okay. So ini nombor 1, nombor 2, sini nombor 3, sini adalah nombor 4. Okay, nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni adalah nombor 4. So, maksudnya bahagian dalam paling dalam sekali adalah nombor 4 lah. So, nombor 4 yang mana? Daripada sini. Okay, dia adalah unjuran sini. Okay, seterusnya dia turun di sini. So, ini tak perlu lorek. Okay, mesti garis di sini menunjukkan dia adalah garisan yang berlapis. Okay, bahagian berlubang di sini macam mana kita nak kenal pasti? Bahagian berlubang ini adalah sama dengan yang ini. So, ini berada betul-betul di atas web. Jadi, bahagian ini kita akan lorek. Okay, so maknanya bahagian sini kita akan lorek. Jadi, bila bahagian sini akan lorek, bahagian yang tidak boleh dilorek adalah atasnya sebab lubang kan. So, maknanya bahagian bulatan yang nombor 3 ini kita tak boleh lorek. So, duduk di mana? Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Okay. So, kita garislah bahagian tu. Sebab, ini adalah bahagian yang tidak boleh dilorek. Okay. So, kalau tengok bingkai luar pula, okay, tepi straight sahaja. Kalau kita pandang dari sini, tepi straight sahaja. Okay. Dan dia straight pergi sampai ke bulatan okay, ruangan yang pertama. Okay, so maknanya ruangan pertama sampai sini. Okay. Kita garis. Dan kita tengok dia turun setingkat. So maknanya dia turun sehingga ke nombor 2. Okay. Dan dia turun sampai bulatannya. Dan kita garis yang H lah. So bahagian ini A, B, C, D, E tak perlu lorek. Okay. Kemudian bila kita nak lorek pula, kita kena pastikan jaraknya tidak terlalu besar iaitu kurang daripada 5mm. 3mm ke 5mm. Makanya saya ukur, saya buat garisan di sini. 1, 2, 3. So saya tanda. Okey. So awak tanda.
2, 3. Pastikan sama je jarak dia. Supaya bila kita lorek, dia sentiasa sama. Kira yang dalam bahagian dalamnya akan jadi 3. Saya dah ajar sebelum ni, bahagian dalam tu garisannya adalah sudut 45 darjah ke kanan. Kanan ke kiri. Tak boleh lorekkan bahagian mana yang terkena, loreklah. Bahagian yang tadi kita dah bagi tahu supaya tak perlu dilorek. Jangan lorek. Lorek semua sekali. Lorek semua sekali. Pada penandaan yang kita buat tadi. Supaya dia sama sahaja. Lorek ini adalah barisan objek. Okey, so bila kita dah tanda belah kiri, belah kanan ni ada banyak lagi ruang kosong yang kita tak tanda lagi. Okey, so kita boleh juga tanda di bawah. Okey, so macam biasalah. Buat tanda 3 mm. Tanda semua sekali sampai hujung. Okey, dah habis tanda. Jadi bila dah habis tanda, kita boleh sambung sudut 45 darjah kita untuk garisan yang berlorek. Kita boleh sambung lorek pada semua bahagian yang ada. Okey. Lorekkan semua bahagian sampai habis. Sudah habislah. Okey, so sekarang ni soalan nombor 2. Dimensikan bagi dimensi web. Okey, so dekat bahagian atas ni buat dimensi web, dimensi kedudukan dan juga dimensi kedalaman. Okey, so kat sini buatlah dimensi kedudukan. So unjurkan. Bagi jarak sedikit dan unjur. Okey, kemudian nak ukur jarak di antaranya. Jadi kita ukur jarak tu 50. Okey, so awak pun letak 50 macam tu. Okey, sama juga kat sini, ambil satu kedalaman. Ini kita panggil kedudukan, kedalaman dan juga web. So, buat 1, 2 dan juga 3. Web ni lah. Besarnya berapa? Ialah 3. Okey, so dah siap soalan kita.